Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi yang amat berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud, Datuk Panglima Perang Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Negeri Kelantan. Seterusnya para pimpinan dan hadirin dan hadirat yang ada di dalam majlis pada hari ini. Pertamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat dan limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama di dalam majlis sambutan Hari Hududullah sebagai satu sambutan tahunan untuk kita raikan bagi kita meningkatkan kesedaran, kefahaman dan juga usaha kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk menegakkan syariah Islam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat dikasihi sekalian, kalau kita lihat negeri Kelantan ini sebenarnya adalah negeri bertuah, mempunyai sejarah yang sangat indah yang dipimpin oleh para ulama kini dan sejak dahulu dipandu oleh para ulama yang memimpin institusi pendidikan, bahkan memimpin pentadbiran kerajaan negeri. Dan negeri Kelantan, negeri yang mempunyai kesedaran agama yang sangat tinggi, menjadi pencetus dan penggerak bukan sahaja untuk masyarakat di dalam negeri Kelantan, bahkan untuk alam Melayu dan juga untuk masyarakat di Malaysia khususnya. Dan alhamdulillah, antara kekuatan yang ada pada negeri Kelantan ini adalah dari sudut semangat perjuangan untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan perjuangan Islam berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan saya percaya, saya yakin sungguh-sungguhnya bahawa sambutan Hari Hududullah yang disambut pada hari ini merupakan sebahagian daripada kekuatan yang ada pada rakyat Kelantan di dalam usaha untuk menjunjung syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam konteks menegakkan undang-undang Islam pada zaman kita hari ini. Muslimin dan muslimat sekalian, kita tahu bahawa sambutan ini adalah sambutan tahunan yang bermula sejak daripada kepimpinan Menteri Besar Kelantan sebelum ini, iaitu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, yang sebelum ini diberi nama Hari Hudud yang disambut pada bulan Ramadan dan kemudiannya ditukar nama Hududullah. Kalau lihat susugalo perjalanan sambutan kita ini, saya percaya dia bermula daripada usaha untuk menegakkan perundangan Islam, khususnya kalau kita perhatikan latar belakangnya adalah berkaitan dengan usaha menegakkan undang-undang jenayah syariah. Kita tahu bahawa Kelantan selepas mula dipimpin oleh ulama pada tahun 1990, 2 tahun atau 3 tahun kemudian pada tahun 1993 memperkenalkan enactment Kanun Jenayah Syariah 2 yang di dalamnya mengandungi undang-undang yang berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan qisas, berkaitan dengan ta'zir, yang di dalamnya terdapat undang-undang di antaranya jika sekiranya mana-mana orang didapati dijatuhkan kesalahan mencuri atau sariqah, maka hukumnya potong tangan. Itu contohnya. Yang mana di kalangan masyarakat hari ini melihat itu adalah satu undang-undang yang luar biasa, kerana mereka tidak biasa dengan apa yang ada di dalam sistem perundangan Islam,
Ini realiti masyarakat pada hari ini. Sedangkan hukum potong tangan itu disebut secara jelas di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri lelaki, orang mencuri perempuan, maka hendaklah dipotong tangannya. Al-Quran sebut secara jelas. Seluruh umat Islam dalam dunia ini baca Al-Quran. Rakyat Malaysia baca Al-Quran. Tetapi berapa ramai yang melihat apa yang ada di dalam Al-Quran itu perlu dilaksanakan, perlu dijatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan atau didapati melakukan kesalahan mencuri. Sebab itulah muslimin dan muslimat sekalian, apabila kita meneliti dan menghayati usaha yang digerakkan oleh almarhum Tuan Guru Nik Aziz ini, dia merupakan satu usaha untuk mendidik bukan sahaja rakyat Kelantan, bahkan seluruh rakyat Malaysia, bahkan seluruh dunia, bahawa hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran itu bukan sekadar untuk dilagukan, bukan sekadar untuk menjadi hiasan di dinding, bukan sekadar untuk dibaca, ditatap, tetapi untuk dilaksanakan di atas keyakinan akidah bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Menentukan. Berdasarkan kepada akidah dan keyakinan, ditatbikkan, dilaksanakan melalui pelaksanaan hukum Islam yang ditakninkan atau yang dikanunkan, yang diluluskan melalui Dewan Undangan Negeri Kelantan. Saya percaya kalau kita garap sejarah ini yang bermula daripada tahun 1993, yang mana usaha ini menemui halangan demi halangan, cubaan demi cubaan, akhirnya sebagai satu ikhtiar yang dilaksanakan oleh Tuan Guru, yang diteruskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Kepimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, ialah kita menyambut Hari Hududullah, bagi kita meneguhkan keazaman melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat sekalian, saya percaya sambutan kita pada hari ini bukan sambutan yang sederhana, bukan sambutan yang kecil, tetapi merupakan sambutan yang sangat besar yang menjadikan negeri Kelantan ini ibarat permata yang bersinar, yang memberi sinar kepada masyarakat di seluruh dunia. Kenapa saya kata macam tu, tuan-tuan sekalian? Kerana hari ini kalau kita perhatikan, negara moden, negara demokrasi yang melaksanakan hukum Allah berteraskan kepada prinsip syariah Islam, khususnya di dalam bab jinayah ini, amat susah kalau kita nak cari. Adalah beberapa negara, tetapi saya percaya Kelantan bukan sekadar berusaha untuk melaksanakannya, tetapi melaksanakannya dengan cara yang terbaik sehingga boleh menjadi contoh kepada masyarakat di seluruh dunia, insya-Allah. Dan cita-cita ini jangan padam. Cita-cita ini perlu disemarakkan, perlu disuburkan, perlu dikembangkan lagi supaya masyarakat, terutamanya generasi baru ini, anak-anak muda yang mungkin sewaktu tahun 1993 belum lahir lagi. Anak-anak muda ini perlu disedarkan bahawa perjuangan ini bukan satu perjuangan yang senang, tetapi perjuangan yang mengambil masa yang panjang, perjuangan yang memerlukan kesabaran kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pada hari ini saya diberi tanggungjawab untuk bercakap atas tajuk realiti undang-undang menghadapi penyakit sosial dalam suasana pandemik. Saya akan sentuh sedikit tajuk ini, kemudiannya saya akan sentuh secara umum berkaitan dengan sambutan Hari Hududullah ini dalam konteks usaha melaksanakan perjuangan Islam ataupun melaksanakan syariat Islam. Yang pertamanya, kalau kita bercakap soal realiti undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan penyakit sosial yang berlaku dalam masyarakat. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyakit sosial itu, tuan-tuan sekalian? Kalau kita lihat, penyakit sosial itu satu istilah yang umum yang berlaku di dalam masyarakat hari ini. Dia boleh jadi penyakit dari sudut akidah. Hari ini kita tengok orang pergi jumpa tok guru ajaran sesat, guru-guru ajaran sesat.
Ini semua adalah penyakit sosial. Walaupun kita kata ini adalah unsur akidah, tetapi dia adalah sebahagian daripada kesan dia kepada masyarakat. Bayangkan dengan pergi ajaran sesat, pergi ajaran sekian-sekian sehingga mereka menjadi mengelirukan masyarakat. Masyarakat berpecah sesama sendiri, bahkan merosakkan akidah mereka. Dan kita boleh tengok pula penyakit sosial dari sudut berkaitan dengan diri, berkaitan dengan nyawa. Contohnya orang bergaduh, pukul sehingga membawa kepada pembunuhan. Ini penyakit yang berlaku dalam masyarakat. Ada juga penyakit sosial yang berkaitan dengan akal. Orang yang minum arak, orang yang merosakkan pemikiran orang, memberikan fahaman-fahaman yang keliru, menyebabkan masyarakat dalam keadaan huru-hara dari sudut cara berfikir. Ini penyakit sosial berkaitan dengan akal. Ada juga penyakit sosial berkaitan dengan harta. Kita lihat orang yang menyamun, orang yang mencuri, merosakkan harta awam berlaku dalam masyarakat sehingga hari ini. Dan penyakit sosial yang berkaitan dengan maruah seperti zina, khalwat dan sebagainya. Saya sebut penyakit-penyakit sosial ini berdasarkan akidah, diri, akal, harta, maruah. Kerana apa? Kerana 5 perkara ini disebut sebagai kulliyatil khamsah. 5 perkara yang di dalam agama kita kena jaga. Tetapi inilah yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun belum sampai tahap yang kita katakan sebagai jenayah, tetapi dia merupakan satu ancaman kepada masyarakat apabila dia menjadi wabak di dalam masyarakat. Sebab itulah di dalam satu-satu masyarakat ini kita kena mengambil berat soal penyakit sosial yang berlaku. Saya teringat kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Bagaimana Nabi nak memperbetulkan para sahabat ini. Bermula daripada perkara yang kecil. Bukan jenayah tapi perkara yang kecil. Umpamanya dalam satu peristiwa ketika Nabi melaksanakan haji. Di belakang Nabi anak sepupu Nabi atau anak sepupu Nabi sendiri, Fadil bin Abbas. Abbas pak saudara Nabi, Fadil bin Abbas ni sepupu Nabi. Sepupu Nabi yang masih muda, remaja pada waktu itu. Dan ketika Nabi menunggang kenderaannya, Fadil bin Abbas ini ada di belakang. Kebetulan pada waktu itu ada seorang wanita datang bertanya soalan kepada Nabi SAW. Dia bertanya soalan tentang kemusykilan atau persoalan agama. Pada waktu itu, oleh kerana wanita itu cantik, lalu sebagai anak muda, muka dia duk pandang. Fadil ini pandang wanita itu. Anak-anak muda biasalah cantik kan, takkan nak membazir kan, tengoklah kan. Dia tengok wanita itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pegang perlahan kepala dia, memalingkan balik muka dia ke arah tempat lain supaya tidak memandang tepat ke arah wanita berkenaan. Ini perkara kecil saja tuan-tuan sekalian, benda kecil saja kisah ini. Tetapi kisah ini dia menggambarkan bahawa Rasulullah SAW, apabila kita katakan penyakit sosial itu, Nabi SAW akan cuba mengikisnya, membuangnya dan membersihnya walaupun daripada perkara yang sekecil-kecilnya. Kerana apa? Kalau kita tengok contoh tadilah, dia berkait dengan soal maruah wanita yang kalau kita tengok dari sudut penyakit yang kritikalnya adalah zina. Ataupun mungkin juga khalwat sekarang ni. Zina, khalwat dan sebagainya bermula daripada perkara kecil, iaitu memandang tanpa kita menjaga pandangan. Sebab itulah Islam ajar ghaddul basar, tunduk pandangan, jaga pandangan kita. Dan ini yang diajar oleh Nabi. Sebab itulah bila kita bercakap soal penyakit sosial ini tuan-tuan sekalian, dia bukan sekadar soal perundangan, tetapi soal adab, soal akhlak, soal jiwa. Ini penting untuk kita faham dalam konteks kita memahami syariah itu sendiri. Dan kalau kita ambil dalam suasana pandemik ini tuan-tuan sekalian, kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19. InsyaAllah di hujung-hujung tuan-tuan, insyaAllah kita doakan mudah-mudahan cepat-cepat dapat keluar daripada pandemik ini. Kita dapat kembali buat program macam biasa, kenduri kendara dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan. Tetapi kalau kita lihat pengalaman kita lah, saya dan juga tuan-tuan sekalian, berada dalam zaman COVID ni. Zaman COVID ini zaman sejarah sebenarnya.
tak pernah berlaku sebelum ini dalam hidup kita. Zaman COVID ini tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bercakap soal penyakit sosial, memanglah penyakit sosial ni dia tidak semia zaman COVID. Zaman tak COVID pun berlaku penyakit sosial. Tetapi suasana zaman COVID ini, antara perkara yang ketara yang berlaku ialah dari sudut bagaimana manusia menjadikan teknologi ini sebagai jalan utama untuk melaksanakan aktiviti kehidupan mereka. Tuan-tuan sekalian, kalau perhatikan, cuba ingat balik dalam masa 2 tahun ini. Sebelum ini kalau kita jual beli, kita biasalah pergi kedai sana sini. Tapi oleh kerana ada COVID ini, yang dulu tak pandai guna Shopee, guna Lazada, order secara online melalui Facebook dan sebagainya. Maknanya urus niaga atas talian ini diguna pakai. Ini kita katakan revolusi dalam penggunaan internet. Internet ni dah lama ada. Secara atas talian ni dah lama. Tetapi dengan sebab berlakunya COVID ni dia mewujudkan, kita katakan sebagai quantum leap, satu lonjakan yang tinggi penggunaan teknologi di dalam kehidupan. Termasuk juga dari sudut pendidikan. Macam hari ni kita terpaksa buat ceramah pun secara online. Anak-anak kita sekolah menghadap meja, entah belajar entah tak belajar, tak tahu, kita tak tahu. Guru-guru kita terpaksa berdepan dalam suasana demikian. Pendidikan tak jumpa secara berdepan tapi berjumpa dalam Google Meet, dalam Webex dan sebagainya. Ini pendidikan pun mengalami perubahan berdasarkan internet. Tetapi kesan dia bukan sekadar dari sudut aspek-aspek tadi. Bahkan dalam konteks penyakit sosial pun berlaku dalam realiti yang ada zaman pandemik ini, berteraskan kepada internet atau atas talian. Cuba kita lihat. Kalau dulu orang fitnah kan, orang yang buat fitnah, dia pergi merata-rata kampung, pergi sini, pergi sana, duk bisik-bisik cerita, buat fitnah. Ataupun kalau dia nak fitnah besar sikit pun, dia masuk dalam surat khabar. Tapi hari ini, orang yang nak melakukan fitnah, dia boleh buat fitnah dengan cara begitu cepat, begitu mudah, dan kesan dia sampai ke seluruh dunia. Dahlah cepat, tapi kesan seluruh dunia. Dia type cerita tentang orang, kan? Dia tu sebenarnya ada isteri seorang lagi. Dia tu sebenarnya kahwin dengan menteri. Sekejap saja tersebar. Semua orang tahu, seluruh dunia tahu. Dapat dalam handphone. Orang ni dapat. Lepas tu ini forward pula ke sana ke sini. Fitnah zaman internet ini, tuan-tuan sekalian, merupakan satu penyakit sosial yang sangat dahsyat. Begitu juga kalau kita tengok, dulu, kalau zaman dululah, sebelum COVID ni, lepak ni maknanya duduk kedai kopi, main dam dekat wakaf. Itu lepak lah. Kan dulu ada dibincangkan isu macam mana para suami yang tidak bekerja, isteri bekerja. Suami kerja dia, pagi-pagi dia hantar anak lah sekejap, tapi dia lepak. Lepas tu dia lepak. Tak bekerja suami. Kan? Isteri yang teruk bekerja. Ini penyakit sosial yang berlaku sebelum ini. Tetapi hari ini lepak itu tidak berlaku dekat kedai mamak. Bukan kedai mamak Kelantan, banyak kedai kopi lah. Kedai kopi. Ataupun mungkin juga dekat wakaf maidam. Tak berlaku macam tu dah. Tapi lepak sekarang ni berlaku menggunakan handphone. Kita pun tak tahu dia buat apa duk menghadap handphone siang malam. Lepas semayang tengok handphone, sebelum semayang tengok handphone, sambil baring tengok handphone, dekat bilik air pun bawa handphone juga. Jadi maknanya masyarakat hari ini lepak itu adalah melalui internet, melalui handphone. Maknanya tak buat kerja bermanfaat, membazir masa, tengok handphone, kadang-kadang tengok benda yang lara dan juga benda-benda yang tidak mendatangkan faedah, bahkan ada yang mendatangkan dosa. Ini kita katakan penyakit sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ada yang sampai tak hirau anak, tak hirau isteri, tak hirau suami, kerana sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan macam-macam lagi lah, Facebook dan sebagainya. Kan? Sekarang ni ada yang pandai TikTok pula. Dia buat TikTok sana, buat TikTok sini. Ini masyarakat hari ini yang berubah dari sudut gejala sosial ataupun penyakit sosial dia. Ini kalau kita katakan sehingga kan ada kes-kes gangguan seks menggunakan handphone, dengan panggilan-panggilan,
kata-kata, gambar dan sebagainya menggunakan handphone. Jadi ini semua cabaran pada zaman kita, zaman sekarang ini. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, bila kita lihat cabaran-cabaran ini, Islam dah ajar lama dah. Sebab tu kalau kita rujuk balik perkataan hududullah itu, sempadan-sempadan yang ditentukan oleh Allah itu, dia bukan sekadar soal hudud yang kita katakan di bawah undang-undang jenayah itu, yang kita tengok hudud kisah ta'zir, tetapi perkataan hududullah itu, sempadan yang Allah tentukan itu ada di dalam Al-Quran bila Allah sebut tentang perkara-perkara lain, termasuklah dalam bab pusaka, faraid dan sebagainya. Bila sebut hududullah itu adalah sempadan yang Allah tetapkan untuk pastikan manusia ini berada di bawah prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sempadan dalam kehidupan. Sebab itulah kalau kita lihat dalam konteks penyakit sosial pada hari ini, kalau Islam ini dia datang penyelesaian ini, dia bukan sekadar menjatuhkan hukum saja. Dia bukan jatuhkan hukum saja, salah tak salah. Dia beza dengan prinsip perundangan konvensional, undang-undang British, undang-undang negara-negara lain. Tetapi Islam ini dia berteraskan kepada prinsip penyelesaian yang holistik. Kita ambil kalau katakan fitnah tadi kan, fitnah. Islam bukan selesaikan fitnah itu dengan jatuhkan hukum saja. Saman orang fitnah, bawa dia ke mahkamah, suruh dia bayar dia. Bukan itu saja. Islam datang bermula dari sudut akidah, bina keyakinan hati. Maknanya kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang maha berkuasa. Itu Islam ajar macam tu. Maknanya orang yang buat fitnah ini, apabila dia ada akidah, dia tahu bahawa Allah sedang perhatikan dia. Allah tentang meneliti hati dia, meneliti lidah dia. Bahkan lidah yang dia guna untuk bercakap, tangan yang digunakan untuk type dekat handphone itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia akidah dia kuat, dia tak akan sanggup buat fitnah. Maknanya Islam dah cegah fitnah bermula daripada akidah lagi. Kemudian di dalam Islam juga diajar tazkiyah. Akidah ini pada keyakinan hati dia, tak cukup dengan keyakinan. Islam ajar tazkiyatun nafs. Tazkiyah maknanya kena bersihkan diri. Tak cukup dengan kita yakin, kita kena bersihkan diri. Kena ada zikir, ada selawat, ada baca Quran, supaya hati kita ni bersih. Orang hati bersih ni tuan-tuan sekalian, takkan sanggup dia buat fitnah. Hati bersih takkan sanggup dia tengok orang dalam keadaan sakit hati. Sebab apa? Sebab jiwa dia bersih. Ini letaknya roh yang bersih, jiwa yang bersih. Sebab itulah Islam mula dengan akidah, mula dengan tazkiyatun nafs, kemudian pergi kepada akhlak. Akhlak ni maknanya bawa daripada hati pergi kepada perlakuan dia. Maknanya dia latih tangan dia guna macam mana, dia latih mulut dia guna macam mana, dia latih telinga dia guna macam mana, dia latih kaki dia macam mana, dia jumpa dengan orang macam mana dia nak buat. Dia senyum, dia salam, dia sapa, dia bercakap dengan orang, bercakap dengan cara yang elok. Ini semua adalah akhlak. Interaksi dia dengan orang, ayah, mak dia, dengan keluarga, dengan kawan, dengan jiran. Kalau katakan betul-betul ikut apa yang Allah tunjuk, yang Nabi ajar dalam bab akhlak ni, takkan jadi dia seorang yang pemfitnah. Selepas Islam ajar semua tu dari sudut akidah, tazkiyah, akhlak, barulah datang hukum. Barulah datang hukum. Hukum pun dia datang dengan beberapa lapisan. Dia tak terus pergi kepada hukum di peringkat negara yang bawa ke mahkamah. Dia mula dengan hukum diri dia sendiri dulu. Hukum diri dia sendiri. Maknanya kadang-kadang dalam kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian, kita tak payah tengok orang lain lah. Kita sendiri boleh letak hukum kepada kita sendiri. Maknanya adakah benda tu baik, benda tu elok atau tidak. Kadang-kadang ada benda yang ahli keluarga kita tak tahu, kawan kita tak tahu, rakan sebilik kita tak tahu, apalagi polis memang tak tahu, tapi kita tahu. Sebab tu kita tahu benda tu halal haram, kita jaga diri kita daripada batas halal haram. Ini kita kata hududullah, sempadan yang Allah tentukan. Hukum yang bermula daripada diri kita. Kemudian dia bawa atas lagi hukum di peringkat keluarga. Islam ajar dalam keluarga, seorang bapa, seorang ketua keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, kamu jaga diri kamu sendiri, dan kena jaga pula ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya apa?
Maknanya kalau kita bercakap soal hukum ni, jangan cakap pasal negara terus. Soal DE, kemudian soal keluarga ni. Bapa tanggungjawab nak jaga anak macam mana? Sekarang ni zaman COVID ni, kita perhatikan 2 tahun ni banyak duduk rumah. Macam mana bapa jaga anak dia kat rumah? Adakah anak dia bebas guna internet, guna komputer atau macam mana? Kan? Jangan pula bapa takut pada anak. Itu bukan bapa dah tu. Kan? Bapa dia kena beranilah. Dia ketua keluarga, dia kena tentukan apa yang anak dia boleh tengok, bila masa anak dia boleh tengok dan sebagainya. Ini kita katakan tanggungjawab dalam keluarga. Maknanya dalam keluarga, seorang ketua keluarga, dia ada tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah SWT. Hukum juga tu, syariat juga. Tapi dia belum pergi kepada negara. Kemudian ada pula syariat dalam masyarakat. Ada konsep hizbah. Kan? Ketua masyarakat dia kena laksanakan hizbah. Kita pun kena hizbah. Bos tempat kerja dia kena hizbah. Hizbah ni macam mana sebenarnya? Hizbah ni maknanya kita melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Makna kalau nampak benda mungkar itu kita kena tegur. Kita kena tegur. Ini kaedah dalam masyarakat. Kan? Dan selepas benda tu ada dalam masyarakat, kalau tak jalan juga, barulah dia menjadi tanggungjawab sebuah negara atau sebuah negeri. Maknanya Islam ini, tuan-tuan sekalian, sifat Islam sebelum dia pergi kepada undang-undang yang kita katakan undang-undang yang pergi pada hukum sampai jatuh hukum ke mahkamah, ini semua dia dah ada benda lain yang dia kena lalu dulu. Maknanya undang-undang ini last sekali, akhir sekali. Nak selesai masalah kita katakan penyakit sosial dalam masyarakat ini, banyak laluan yang Islam ajar, yang Allah ajar untuk dilaksanakan. Dan kalau tak boleh selesai juga, barulah pergi kepada undang-undang. Sebab itulah bila kita bercakap soal perundangan Islam ini, kita bercakap pada hari ini, tuan-tuan sekalian, kita bercerita pasal hududullah. Kita bukan bercerita pasal kita nak bersaing dengan undang-undang barat dan sebagainya. Itu bukan saingan kita. Undang-undang Allah SWT ni jauh lebih hebat, jauh lebih mulia. Cumanya masyarakat hari ini kita kena bagi kefahaman, keyakinan pada masyarakat bahawa itulah undang-undang yang terbaik. Sebab itulah kalau kita tengok, perhati bila kita bercakap soal penyakit masyarakat ni, bila Islam datang, dia bawa sebab hukum ini dalam keadaan yang kita katakan syumul. Syumul ni maknanya lengkap. Dalam undang-undang Islam tidak ada semua benda. Sebab yang buat undang-undang Islam tu Allah. Allah tahu manusia ni perlukan apa. Jadi Allah buat tu lengkap. Ada semua benda, cukup lengkap. Bukan sekadar lengkap, bahkan dia sempurna di antara satu sama lain, menyempurnakan. Kita kata kamil, sempurna, wa mutakamil, menyempurnakan antara satu sama lain, sempurna dan menyempurnakan. Macam kita kata macam inilah. Yang tadi kita kata dalam pandemik ini ada orang yang suka fitnah dan sebagainya. Fitnah ini, sebelum ada cerita tentang hukum fitnah, ada hukum-hukum yang lain Allah ajar. Dalam bab maruah, masing-masing kena jaga maruah. Kan? Kalau katakan nak tuduh orang berzina, dia ada hukum dia berkaitan dengan qazaf, kena bawa 4 orang saksi. Dan kalau katakan kita dapat satu berita, ada pula hukum berkaitan dengan dapat berita itu, kita kena melakukan tabin, kan? Fatabayyanu, hendaklah kita periksa balik sama ada berita itu, maklumat itu betul tak betul. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Maknanya itu kaedah dalam Islam. Kita kena buat macam tu. Maknanya prinsip Islam tu dia ada kamil wa mutakamil. Islam tu sempurna, dan prinsip Islam tu dia saling sempurna, menyempurnakan antara satu sama lain. Ini kita katakan prinsip syariat agama kita ajar macam tu. Ini hebatnya hukum Allah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam konteks yang ada sekarang ni, marilah sama-sama kita dokong perjuangan ini, perjuangan menegakkan syariat Allah, menegakkan syariat hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut beberapa perkara lah tuan-tuan sekalian, yang saya rasa penting apabila kita menyambut hari hududullah ini, iaitu yang pertamanya, ada orang kata masih relevan ke kita bercakap pasal hudud ni? Zaman kita ni zaman moden, kita ni dah okey, dah apa kita nak sibuk-sibuk pasal hudud, kita nak bising-bising pasal undang-undang yang ada dalam Al-Quran, sedangkan zaman kita ni dah okey, jenayah dah dapat di atas. Itu yang pertama kita nak bincang. Yang keduanya, timbul juga persoalan
bila kita buat hudud ni, adakah selari dengan perlembagaan? Macam mana pula Malaysia ni kan masyarakat berbilang kaum. Itu juga orang tanya, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, usaha nak buat hudud ni lama dah. Daripada tahun 1993. Kenapa masa yang diambil tu panjang sangat? Kan? Dia nampak macam dah jumpa jalan buntu. Mana adakah kita kena berhenti? Tu juga ada orang bercakap macam tu. Dan yang akhir sekali, mungkin ada orang yang bersemangat nak laksanakan usaha menegakkan syariat ni, ditanya apa yang perlu kita buat dalam realiti sekarang ini. Saya cuba untuk sentuh 4 persoalan ni, tuan-tuan sekalian. Iaitu persoalan yang pertama, yang adakah hudud itu masih relevan? Sebenarnya persoalan ni mudah saja, tuan-tuan sekalian. Sebab yang buat hudud itu Allah. Yang buat manusia Allah. Yang buat bangsa Melayu Allah. Yang buat bangsa Cina Allah. Yang buat bahasa India Allah. Allah yang cipta kita. Takkanlah Allah tak tahu apa kehendak kita? Takkanlah Allah tak tahu macam mana manusia ni apabila manusia buat jenayah, cara nak selesai jenayah ni macam mana? Takkan Allah tak tahu? Mustahil Allah tak tahu. Sebab itulah, dan adakah Allah ni hanya Tuhan zaman Nabi Muhammad? Selepas zaman Nabi Muhammad, Tuhan lain pula? Tidak. Adakah Quran ini hanya sesuai zaman Nabi Muhammad? Lepas zaman Nabi Muhammad, zaman moden, sains, teknologi, internet, tak perlu Al-Quran? Tidak juga. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, persoalan hudud ni, perjuangan untuk menegakkan hudud, qisas, ta'zir, undang-undang jenayah syariah ini adalah perjuangan yang merentasi zaman, yang tidak akan berhenti sampai bila-bila. Walaupun Tok Guni Aziz dah tak ada, walaupun pemimpin hari ni kalau katakan tak ada, lepas ni generasi yang akan datang, perjuangan ini tetap perlu diteruskan. Dia tidak akan berhenti. Dan di dalam konteks apa yang berlaku pada hari ini lah, kenapa kita sambut hari hudud, kita sambut hari hududullah? Kerana apa yang berlaku sekarang ni kita sebut sebagai perjuangan yang belum selesai. Jadi kita sambut hari ini sebagai untuk menyatakan bahawa perjuangan belum selesai. Kita kena teruskan perjuangan. Sebab tu perjuangan ini perlu diwarisi kepada generasi baru. Dan saya rasa Tok Guni Aziz, arwah Tok Guru, meletakkan tapak yang sangat kukuh, meminta masyarakat Kelantan, kerajaan Kelantan sambut hari hudud. Supaya apa? Supaya penerangan dapat disampaikan, dan yang lebih penting, generasi muda, generasi kemudian ni dia tak berhenti daripada melaksanakan usaha ini. Dan saya tertarik satu buku yang ditulis oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi, seorang tokoh ulama dari India. Dia menulis buku yang tajuk dia pun hebat dah. Dia tulis Madza khasiral alam bil inhitatil muslimin. Apa kerugian dunia dengan sebab kemunduran orang Islam. Tajuk dia tu membuat kita fikir. Tajuk dia, apa kerugian dunia dengan sebab kemunduran orang Islam. Buku ni sangat-sangat baik. Sangat hebat buku ni. Walaupun buku ni dah agak lama, tapi buku ni masih perlu kita baca. Sebab masalah yang diceritakan oleh An-Nadawi ni masih lagi berlaku sehingga hari ini. Beliau sebut tentang bagaimana situasi sebelum Islam datang macam mana. Suasana sebelum Islam datang, dalam keadaan jahiliah, masyarakat jahil. Walaupun ada tamadun Cina, tamadun India, tamadun Rom, tamadun Parsi, tapi masyarakat kosong jiwa dia. Jiwa kosong. Berlaku penyelewengan, kejahatan, maksiat, orang yang susah ditindas, masyarakat melaksanakan perhambaan, macam-macam kezaliman. Itu kita katakan zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Kemudian bila Islam datang, Islam mengeluarkan masyarakat ini daripada jahiliah. Tetapi Syekh Ali An-Nadawi ini dicerita macam mana susu galuh sejarah Islam daripada zaman Khulafaur Rasyidin, kemudiannya zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Kemudian dia cerita secara agak terperinci juga kekuatan zaman Uthmaniyah dan sebagainya. Dan selepas itu dia cerita macam mana umat Islam jatuh akibat daripada penjajahan Barat. Macam mana Eropah ni dia naik. Rom ini dan juga Eropah ni dia jadi naik menjadi tamadun yang menguasai dunia. Ada cerita faktor-faktor dia. Tetapi dalam kenaikan tamadun Rom dan juga Eropah ni berlaku tapak-tapak yang tidak kukuh, yang lemah, yang menyebabkan dia boleh jatuh bila-bila masa kerana tapak itu
tidak mampu menyelesaikan masalah manusia. Ini yang berlaku. Dan kemudian dia cerita macam mana perlu Islam kembali balik. Buku ni sebut antara perkara penting yang disebut oleh Syekh Ali Hasan Al-Nadawi ni. Dia sebut bahawa umat Islam pada zaman kegemilangan dia mempunyai 4 kekuatan. Yang 4 kekuatan ini menjadi kunci kenapa umat Islam kena kembali memimpin dunia. Dan juga kenapa apabila tidak ada umat Islam memimpin dunia, umat Islam ni jadi lemah, dunia ini mengalami kerugian akibat daripada umat Islam tidak memimpin dunia. Yang pertama dia kata, umat Islam ini datang memimpin dunia, dan pemimpin umat Islam lah zaman kegemilangan Islam ni, zaman Khulafaur Rasyidin dan sebagainya, pemimpin ini berpegang kepada kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, yang diturunkan dari langit, bukan daripada ciptaan sendiri. Maknanya bila umat Islam memerintah, menguasai dunia, hukum yang dilaksanakan bukan daripada kepala dia, kepada pemimpin, ataupun daripada pendapat pemimpin, tetapi datang dari Allah yang mencipta manusia. Ini kekuatan yang paling besar. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, hari ini kita tak dapat sepenuhnya kehebatan ini. Walaupun Malaysia ni kita kata negara Islam agama persekutuan, umat Islam majoriti, pemimpin orang Islam menguasai negara Malaysia ni, tetapi kita belum dapat rahmat yang disebut oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi ni, iaitu pemimpin yang menjadikan Quran, yang menjadikan kitab Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah sebagai wahyu yang memberi rahmat kepada seluruh manusia. Kita belum dapat sepenuhnya. Memang kita dapat dah, ada dah benda tu, elemen-elemen tu, tapi kita belum dapat sepenuhnya selagi kita tidak melaksanakan Islam ini secara syumul. Sebab tu saya sebut tadi, perjuangan yang belum selesai. Itu yang pertama yang disebut oleh An-Nadawi, kekuatan dia. Yang kedua, beliau sebut, dia kata pemimpin Islam ini apabila dia memerintah, dia memimpin, dia tidak melaksanakan hukum dan pemerintahan tanpa pendidikan akhlak dan juga tazkiyah, pembersihan jiwa. Maksudnya apa? Maksudnya pemimpin ini dia bukan sekadar memimpin, mentadbir, memerintah, tetapi di dalam pemerintahan itu ada unsur pembersihan jiwa, pembersihan hati. Dan mereka menguasai, memimpin negara dengan keyakinan bahawa jawatan penguasaan itu adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah. Sebab tu An-Nadawi kata, pemimpin-pemimpin dalam sejarah Islam mereka tidak pernah mengejar jawatan, tetapi apabila mereka diberi tanggungjawab, mereka melaksanakan dengan penuh amanah kepada Allah SWT. Ini sifat yang ada, dan sejarahnya banyaklah. Kita baca kisah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar Abdul Aziz, Khulafah Islam. Macam mana hebatnya mereka. Kisah Umar Abdul Aziz, tuan-tuan sekalian, dia nak guna cahaya api, lilin ataupun pelita itu, dia kena bezakan antara lilin yang di bawah milik kerajaan ataupun lilin di bawah milik peribadi. Dia buat kerja urusan rasmi kerajaan, tiba-tiba anak dia datang nak bercerita pasal urusan keluarga, dia padamkan api. Anak dia tanya, kenapa bapa, ayah padamkan api? Dia kata, minyak yang digunakan untuk nyalakan api ini adalah milik rakyat, milik kerajaan. Aku tak nak gunakan minyak ini untuk urusan peribadi aku. Ni hebatnya, benda yang sangat kecil. Kalau istilah hari ni orang kata integriti lah. Sebenarnya dalam Islam, integriti dalam Islam jauh mencengkam dalam lagi, kerana dia melibatkan soal jiwa, soal hati, soal akidah, soal takut pada Allah, dosa pahala dalam Islam. Dan ini sebenarnya yang kena ada pada pemimpin Islam. Alhamdulillah kita ada kepimpinan kerajaan Kelantan daripada dulu. Kita tanamkan, saya percaya ini ada di dalam sistem pentadbiran Kelantan. Yang ada program-program agama di peringkat pentadbiran seluruh peringkat, untuk kita bina pemimpin yang mempunyai jiwa yang bersih. Ini penting sebenarnya. Bukan sekadar hukum itu kita nak bina, memimpin dengan jiwa yang bersih. Ini ditekankan. Sebab itulah di Kelantan ada konsep bulan solat, sambutan Ramadan dan sebagainya. Ini semua penting. Setengah orang dia kata apalah sangat program ni, tapi inilah sebenarnya yang menjadi pencetus kepada kejayaan di dalam pentadbiran
memimpin manusia. Ini disebut oleh An-Nadawi. Yang ketiga, An-Nadawi sebut, dia kata kekuatan yang ada pada umat Islam, pemimpin Islam adalah apabila pemimpin Islam ni mereka bukannya memberikan khidmat kepada bangsa-bangsa tertentu atau kumpulan-kumpulan tertentu, tetapi mereka menawarkan khidmat kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Ini kehebatan yang pada Islam. Sebab apa? Sebab kalau kita kaji sejarah, kebanyakan kerajaan-kerajaan yang wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerajaan yang berteraskan kepada bangsa, yang mana kalau ada bangsa lain nak datang ke kerajaan itu, dia akan disisihkan sebab kerajaan itu untuk bangsa itu saja. Tapi Rasulullah dari awal menyampaikan dakwah. Rasulullah tak bezakan di antara Bilal bin Rabah yang kulit hitam dan juga Sayyidina Abu Bakar yang merupakan seorang bangsawan, duduk sekali semayang pada satu saf, duduk dekat-dekat di kalangan golongan yang miskin, yang hamba dan sebagainya, duduk bersama-sama. Ini diajar di dalam pemerintahan Islam. Dan ini merupakan, kalau dalam sudut politik, sudut human right, ini adalah revolusi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ubah pemikiran. Dan juga dalam Islam, Nabi bawa tidak ada kasta, tak ada kasta. Kan? Disebut di dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Sebab apa? Sebab Allah sebut sebelum tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya Allah tegaskan, sesungguhnya Allah jadikan kita ni, lelaki ada, perempuan ada, dan Allah jadikan bangsa. Bangsa ni Allah jadikan. Allah yang buat bangsa ni. Sebab tu kita jangan prejudis dengan sebab bangsa, warna kulit dan sebagainya. Sebab Allah yang buat bangsa. Dan juga kabilah-kabilah. Tujuan dia untuk saling kenal, cari kekuatan, bina kekuatan, kerjasama dan sebagainya. Dan Allah sebut sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Ini prinsip penting. Sebab itulah bila Islam datang, kekuatan kerajaan Islam tidak membezakan antara kaum dan tidak ada diskriminasi. Ini diajar di dalam pentadbiran Islam. Dan akhir sekali, yang disebut oleh Syekh Ali An-Nadawi ini, kekuatan kerajaan Islam ialah pemerintahan Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kerana apa? Kerana sifat manusia tu dia ada akal, ada roh, ada jasad. Ada jasmani, ada emosi. Maknanya pada manusia tu dia ada macam-macam. Jadi hukum Islam, pemerintahan Islam, dia bukan sekadar memimpin dari sudut material. Dia bukan bagi keperluan makan, bagi duit, bagi kekayaan, bagi kerja. Betul, tu bagus. Tetapi pemerintahan Islam, dia mendidik jiwa manusia. Ini kehebatan yang tidak ada dalam pemerintahan-pemerintahan sekular dan sebagainya. Kalau dalam konteks undang-undang Islam mendidik jiwa manusia. Ini kita katakan kekuatan yang menyebabkan hari ini, antara sebab tamadun di Eropah, tamadun di Amerika, tamadun di Jepun, Korea, masyarakat India, masyarakat Cina hari ini berdepan dengan satu dilema, keruntuhan institusi rumah tangga, keruntuhan institusi masyarakat yang menyebabkan mereka jadi pening. Ini berlaku di negara-negara barat sekarang ini. Kalau nak cari seorang anak yang ada ibu bapa secara lengkap, tak ramai. Kalau katakan kita pergi di kalangan kelas di negara Eropah lah, di kalangan ada satu kelas tu. Dalam satu kelas tu, siapa yang ada ibu bapa secara lengkap? Hampir separuh tak ada. Yang banyaknya single parent. Sama ada dijaga oleh bapa saja atau kebanyakannya oleh ibu saja. Ibu saja ni sama ada bapa dia bercerai ataupun memang dia tak pernah kahwin tapi dia ada anak. Ini masyarakat yang songsang yang berlaku di barat yang semakin menular. Dan mereka, institusi keluarga mereka semakin runtuh. Kalau kita dalam institusi keluarga kita Islam, ada anak 3, anak 4, 5, 6, 7, 8, biasa bagi kita. Tapi masyarakat barat, bagi mereka itu satu yang luar biasa. Bagi kita duduk dalam satu keluarga, ketua keluarga, suami ketua keluarga, sebab Islam dah ajar macam tu. Isteri taat pada suami, suami bagi tanggungjawab nafkah pada isteri. Sistem Islam tu kemas dari sudut keluarga. Tapi di barat dia tak ada sistem macam tu.
Kan? Dalam sistem Islam ada sistem tazkiyah, membersihkan diri. Pemimpin bukan sekadar memimpin, tapi memastikan rakyat sentiasa melakukan kebaikan. Sebab pemimpin dia ada tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebab tu kalau Kelantan kita sebut pasal jaga aurat, pemimpin sebut pasal jaga aurat, dia bukan nak campur tangan masalah peribadi. Sebab pemimpin ini dia kena jaga jiwa dan juga hati rakyat. Ini sifat pemimpin dalam Islam. Ini kekuatan yang menjadikan tamadun Islam, umat Islam tu pergi ke depan. Sebab itulah kita tengok dalam negara kita ni kadang-kadang tuan-tuan sekalian, cuba perhati betul-betul. Ada kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang dia nak kita ni jauh tergelincir daripada agama. Sebab alasan dia biasa digunakan alasan hak asasi. Alasan dia hak asasi. Ini cabaran yang kita hadapi. Sebab tu cabaran-cabaran ini kalau nak cerita panjang tuan-tuan sekalian. Tetapi saya nak sebut kat sini yang disebut oleh An-Nadawi, kekuatan yang ada pada pemerintahan Islam. Apabila pemerintah Islam bukan sahaja menjaga fizikal, menjaga makan minum, menjaga duit rakyat supaya cukup, tetapi menjaga jiwa rakyat supaya bersih, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting konsep kepimpinan Islam tuan-tuan sekalian. Dan seterusnya saya nak sebut persoalan yang saya sebut tadilah, kan? Adakah hududullah ni selari dengan perlembagaan? Saya nak sebut ni, masa pun tak banyak ada tuan-tuan sekalian, tapi bagi saya ni penting untuk kita faham. Kadang-kadang bila kita bercakap pasal undang-undang Islam ni tuan-tuan sekalian, hari ni orang meletakkan seolah-olah undang-undang Islam ni di kandang salah. Siapa yang bercakap nak tegak undang-undang Islam, dia dianggap orang yang melakukan kesalahan, orang yang timbulkan huru-hara, orang yang cuba untuk menegakkan undang-undang kuno, atau orang yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, atau dia kata orang yang cuba untuk menafikan hak wanita, menimbulkan diskriminasi kepada wanita dan sebagainya. Ini pandangan-pandangan yang menyebabkan dalam satu perspektif dia letakkan usaha nak tegakkan undang-undang Islam ni di kandang salah. Ini kita tak nak macam tu tuan-tuan sekalian. Kita nak hari ini orang melihat bahawa perjuangan untuk tegakkan undang-undang Islam ni satu perjuangan yang perlu didokong oleh semua, tak kira orang Kelantan atau luar Kelantan, tak kira orang Islam atau bukan Islam. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kita kena tengok apa yang berlaku ni, kita kena bercakap dari sudut perspektif masyarakat hari inilah. Kita sesama kita tak apa kita bercakap dari sudut hujah-hujah Al-Quran, Sunnah dan sebagainya untuk kita kukuhkan hujah kenapa perlu tegakkan negara Islam. Tapi kita nak bercakap dengan masyarakat yang tak berpegang kepada prinsip Islam ni, kita kena bercakap bahasa mereka. Bahasa dari sudut demokrasi, bahasa dari sudut hak asasi, bahasa dari sudut perlembagaan dan sebagainya. Yang pertama tuan-tuan sekalian, kita boleh sebut usaha ataupun hak melaksanakan undang-undang Islam ni, syariat Islam di Kelantan ni merupakan hak asasi rakyat Kelantan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab seluruh dunia, bahkan kita ada Universal Declaration of Human Rights yang ditandatangan di Geneva, yang mengiktiraf bahawa ada hak beragama. Dalam perlembagaan kita, perkara 11 juga sebut tentang hak beragama. Dalam perlembagaan sebelah kalau kita tengok disebut bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti, mengamalkan agamanya, dan tertakluk kepada fasal 4, mengembangkan agamanya. Dia ada 3 benda hak beragama ni. Menganut agama, mengamalkan agama, kembang agama. Mengembangkan agama ni untuk agama Islam. Yang lain tertakluk kepada peraturan. Saya nak sebut yang kedua. Menganuti ni biasanya tak ada masalah. Nak jadi orang Islam, Buddha dan sebagainya, kat Malaysia ni tak ada orang petikai. Yang kedua ni, mengamalkan agama. Islam ni sifat dia, dalam tu ada munakahat, hukum nikah kahwin. Dalam tu ada muamalat, jual beli. Dalam tu juga, dalam Islam juga ada hukum berkaitan dengan jinayah. Maknanya kalau katakan seorang penjenayah ataupun seorang yang dituduh melakukan jenayah, dia kena tuduh melakukan jenayah, dia dituduh mencuri contohnya, dia orang Islam, maka dia berhak untuk kata, oleh kerana dalam Islam ada hukum, ada undang-undang berkaitan dengan mencuri, undang-undang berkaitan dengan saksi, undang-undang berkaitan dengan pengakuan dan sebagainya, saya nak melaksanakan, mengamalkan agama saya untuk dihakimi berdasarkan undang-undang kami, undang-undang saya itu undang-undang Islam. Itu hak beragama. Itu prinsip dia macam tu.
Sebab Islam tu sifat dia macam tu. Sama juga kalau katakan seorang hakim. Hakim mahkamah syariah. Nama mahkamah syariah. Tetapi hakim diikat tangan dia. Tak boleh nak jatuhkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan hakim tu seorang rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang berhak untuk mengamalkan agamanya. Bahkan berkewajipan untuk mengamalkan agamanya pada posisi, pada kedudukan dia seorang hakim. Bukan sekadar berhak mengamalkan, berkewajipan mengamalkan. Tapi dihalang oleh undang-undang yang ada dalam negara kita. Sebab itulah kita katakan bahawa halangan pelaksanaan hudud ini adalah halangan yang bertentangan dengan perlembagaan, halangan yang menyekat kebebasan beragama. Itu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Jadi dari sudut perlembagaan, tanggungjawab usaha melaksanakan hudud ini adalah usaha yang penting, sebab dia adalah tanggungjawab bagi memastikan semua orang, terutamanya orang Islam, berhak mengamalkan agama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, dalam konteks perlembagaan, kalau kita tengok di Kelantan lah contohnya, kita tahu enactment Kanun Jenayah Syariah 2 ni diperkenalkan pada tahun 1993. Dan rakyat Kelantan tahu enactment ni adalah usaha melaksanakan Undang-Undang Jenayah Syariah. Dan pada tahun 1995, 2 tahun selepas tu, dia adakan pilihan raya. Maknanya pengundi di Kelantan ni dia tahu kerajaan Kelantan, waktu tu Kerajaan PAS, Angkatan Pemuda Ummah, nak melaksanakan hudud. Tapi tahun 95, bila ada pilihan raya, rakyat Kelantan undi sekali lagi, sokong lagi. Maksudnya apa, tuan-tuan sekalian? Maksudnya rakyat Kelantan memberi sokongan kepada Kerajaan Kelantan dalam usaha melaksanakan hudud, melaksanakan undang-undang Islam. Rakyat Kelantan nak. Tak cukup tahun 95, tahun 99, tahun 2004, tahun 2008, tahun 2013, tahun 2018. Tak pernah menolak usaha Kerajaan Kelantan untuk melaksanakan undang-undang Islam. Kalau kita tengok dari sudut perspektif demokrasi lah, tuan-tuan sekalian, rakyat Kelantan dah menunjukkan keinginan mereka dari sudut demokrasi ini untuk undang-undang Islam ni ditegakkan. Oleh demikian, apabila ada pihak yang menghalang usaha untuk menegakkan undang-undang Islam ni, dilaksanakan undang-undang Islam, dia tentunya bertentangan dengan hak demokratik rakyat negeri Kelantan. Ini prinsip demokrasi, tuan-tuan sekalian. Secara demokrasinya rakyat Kelantan dah setuju dah. Tapi kenapa hak demokratik rakyat Kelantan ni ditolak? Ni kalau tengok dari sudut perspektif ni, tuan-tuan sekalian, orang berdemokrasi ni dia kata kita ikut pandangan majoriti. Sekarang ni majoriti orang Kelantan kata nak hudud. Kenapa kamu tak bagi hudud? Ini perkara-perkara penting yang kalau kita tengok dari sudut perspektif perlembagaan. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap soal usaha untuk melaksanakan undang-undang Islam ini, kita kena ingat walaupun hari ni sambutan ni kira dah 16 tahun, kali ke-16 sambutan dia. Maknanya dah lama dah sambut hudud. Kalau nak kira daripada tahun 93, dah berapa tahun tunggu nak laksanakan undang-undang Islam, hudud ini, tuan-tuan sekalian. Tetapi kita jangan rasa jalan itu sudah tertutup. Jangan kita rasa macam tu. Jangan kita rasa buntu. Cumanya kadang-kadang kita kena fikir strategi yang berbeza. Kalau dulu mungkin kita gunakan pendekatan defensif, tukar kepada ofensif. Ini soal strategi, tuan-tuan sekalian. Ofensif maknanya fokus untuk mencapai kelebihan. Offensive strategy is focus on achieving competitive advantage. Sedangkan defensive strategy is focus on attacking, responding the competitor in order to take him off. Mungkin selama ini kita lebih bersifat defensif. Maknanya sekadar respon. Orang kata undang-undang Islam tak sesuai, kita respon. Orang kata gini, kita paksa gini. Dan kita pun attack. Itu adalah kaedah defensif. Kalau main bola tu maknanya kita tumpu pada back. Memanglah kita dapat meletihkan musuh, tetapi kita pun boleh jadi cepat letih. Kita kena tukar strategi kepada ofensif. Kedudukan menyerang, bukan lagi kedudukan bertahan. Sebab itulah kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan sekalian, antaranya mungkin boleh digerakkan usaha melalui mengumpul sokongan rakyat Kelantan secara jelas
Mungkin dengan cara referendum. Referendum ni bagi rakyat Malaysia bukan satu yang biasa. Dia tak ada dalam perlembagaan, dia tak ada di bawah tanggungjawab SPR. Tapi bagi zaman sekarang ni, zaman teknologi, saya rasa cukup mudah untuk laksanakan referendum. Buat satu referendum di bawah Kerajaan Negeri Kelantan sendiri, supaya setiap rakyat Kelantan undi sama ada mereka nak undang-undang Islam, nak undang-undang syariat Islam ni dilaksanakan sepenuhnya, atau pilihan yang kedua, tidak nak. Nak atau tidak nak, dua pilihan. Minta supaya rakyat Kelantan undi referendum ini. Dan sebelum buat referendum ada proses kempen, proses penerangan dan sebagainya. Dan saya kira ini satu pendekatan yang perlu dibuat sebab kita dah lama, sebagai untuk menimbulkan posisi kita bukan lagi duduk di dalam pentas ataupun duduk di dalam, kita katakan, kandang orang salah, tetapi kita yang mengemukakan hujah ke atas mereka. Kerana apa? Kerana apabila undang-undang Islam tak dapat ditegakkan, rakyat Kelantan dinafikan hak untuk melaksanakan agama, kebebasan beragama, dan rakyat Kelantan dinafikan hak dari sudut demokratik tadi. Yang ini kita kena bagi penerangan pada masyarakat. Tapi nak bagi penerangan pada masyarakat, kita kena cetuskan sesuatu. Dan antara pencetus yang saya rasa sesuai sekarang ini, dalam realiti sekarang ini, ialah dengan Kerajaan Kelantan memperkenalkan atau menganjurkan satu referendum dan melibatkan seluruh rakyat Kelantan untuk menilai, menentukan sama ada mereka setuju atau tidak setuju syariat Islam dilaksanakan sepenuhnya di peringkat negeri Kelantan. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan sekalian, antara pendekatan yang kita boleh buat apabila kita tengok parti yang mentadbir Kerajaan Kelantan ada wakilnya di peringkat pusat, ada menteri daripada parti PAS, maka kita perlu merangka untuk bergerak pergi lebih jauh. Umpamanya soal undang-undang berkaitan dengan jenayah, kita tak perlu terikat dengan kerangka sistem definisi undang-undang Islam yang hanya berada di bawah kajian negeri. Kita kena keluar daripada kepompong itu, melihat bahawa pelaksanaan undang-undang Islam ini lebih mudah, lebih cepat apabila diserap dalam sistem perundangan di peringkat persekutuan. Kita ada kanun keseksaan, penal code, ada kanun keseksaan. Kanun keseksaan itu, tuan-tuan sekalian, sebahagian besarnya kita ambil daripada kanun keseksaan India. Sebahagiannya kita olah sendiri melalui perubahan undang-undang dan sebagainya. Tetapi kanun keseksaan ini, tuan-tuan sekalian, sepatutnya kita masukkan elemen Islam di dalam kanun keseksaan. Sebab kanun keseksaan yang ada sekarang ni bukan milik orang Melayu, bukan milik orang Cina, bukan milik orang India. Jadi Islam sebagai agama persekutuan yang disebut di dalam perkara 3 perlu dilaksanakan dengan cara menyerapkan elemen-elemen Islam di dalam kanun keseksaan. Bagi saya itu perlu dilaksanakan sebagai satu proses jangka panjang yang bukan sekadar melibatkan Kerajaan Negeri Kelantan, tetapi termasuk juga Kerajaan Pusat. Tetapi Kelantan sebagai permata yang bersinar boleh menjadi pencetus, penggerak kepada usaha yang murni ini. Dan sebagai penuntutnya, kita mengharapkan usaha untuk menegakkan syariat Islam melalui usaha yang dilakukan pada hari ini, termasuklah sambutan Hari Hududullah ini, akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan mudah-mudahan generasi muda, generasi anak-anak, generasi baru yang mungkin tidak biasa dengan kita katakan pengalaman-pengalaman yang terdahulu, macam mana undang-undang jenayah syariah dirangka dan sebagainya, dapat kembali meneroka sejarah-sejarahnya supaya semangat perjuangan itu dapat disuburkan kembali. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati. Saya mohon maaf atas kelemahan dan juga kesalahan sepanjang menyampaikan ceramah ini, dan juga terima kasih kepada pihak yang menjemput, Kerajaan Negeri Kelantan. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.